kepada Ustazah, dipersilakan Ustazah untuk membincangkan dan membentangkan jilid yang keempat. Dipersilakan Ustazah Maznah Daud. Okay, jadi Alhamdulillah mungkin apa yang dapat kita bentangkan hanya sekadar kemukakan tajuk dan gambaran apa yang hendak diceritakan dalam tajuk-tajuk tu. InsyaAllah. Jilid keempat ini khusus membincangkan tentang libasul mar'ah. Maknanya pakaian wanita, ya, libasul mar'ah al-muslimah, pakaian wanita Islam. Jadi kita tengok dia pakaian ni memang orang kata kalau dalam masyarakat kita satu yang macam penting jugalah, ya. Kalau katakan ceramah-ceramah ustaz-ustaz ni selalu dicontoh wanita tak tutup aurat. Jadi ia merupakan sebab apa? Sebab dia bila melihat kepada seseorang perempuan itu, kita nak tahu dia ni muslimah atau bukan, kita melihat kepada pakaian dia. Kalau dah bertudung tu maka tak payah tanyalah, dah confirm lah muslimah. Tapi kalau tak bertudung itu, dia belum tentu sama ada muslimah atau tidak. Walaupun nampak rupanya macam rupa orang Islam, ya. Sebab kita biasanya di Malaysia ni rata-ratanya kalau orang Melayu tu muslimah lah kan, muslim atau muslimah lah. Tapi kalau tak pakai tudung itu, kita masih orang kata apa, bukanlah kita nak meragui agama dia, tapi belum confirm, ya. Saya teringat satu peristiwa dalam perjalanan pergi ke luar negara, singgah di transit di satu negara lah kan, masuk bilik air, jumpa dengan seorang wanita dari negara lain. Masa tu saya berdua dengan seorang Malaysia. Jadi saya pakai tudung dan yang satu lagi tak pakai tudung lah, pakai baju pendek, lengan pendek dan pakai seluar. Jadi bila kami terserempak dengan seorang wanita dari negara luar tu, dia terus bagi salam pada saya. Jadi maknanya dia terus tahulah, oh ni muslimah ni. Tapi yang seorang lagi dia tak tegur. Dia pun ragu nak bagi salam ke tak bagi salam. Itu pentingnya pakaian ini. Okay, jadi Profesor Abdul Halim ini membincangkan dimulakan dengan bab 5, iaitu pakaian dan perhiasan muslimah ketika bertemu lelaki ajnabi, lelaki yang bukan mahram, ya. Jadi dia fokus kepada pakaian dan perhiasan ketika bertemu lelaki yang bukan mahram. Jadi sebab apa? Sebab kalau di dalam rumah tu dia dah tak ada isu kan. Jadi dalam bab 5 ini dia ada beberapa fasal. Okey, boleh tunjuk yang seterusnya. Okey, fasal pertama pendahuluan dan seterusnya lah sampai ada 11 fasal. Jadi pergi kepada yang pendahuluan tadi. Jadi dalam pendahuluan ni pun kita dah rasa masya-Allah, kan suatu yang betul-betul membuka minda kita. Pertama sekali dia dalam pendahuluan ni dia menyebut kenapa dia pilih tajuk pakaian muslimah, bukan hijab muslimah, sebagaimana yang kita selalu digunakan. Kan misalnya ada buku kan tajuknya hijab muslimah. Jadi dah selalu dikatakan kalau wanita yang bertudung tu dipanggil berhijab. Kalau dalam bahasa Arab pun dipanggil mutahajibah kalau bertudung tu. Tapi dia tak setuju guna perkataan hijab. Dia guna istilah libas, ya, pakaian. Jadi dia menerangkan beberapa sebab kenapa sebenarnya tidak tepat menggunakan istilah hijab wanita tu. Sebab saya terangkan sikitlah yang ni. Sebab apa? Sebab dia orang kata apa,
dia banyak kekeliruan rupanya. Kita sendiri pun sebelum baca buku ni kita duduk orang kata duduk mangli dah dengan istilah hijab tu. Ingat kan dah betul dah. Rupanya istilah hijab tu bercanggah dengan nas-nas Al-Quran. Maknanya Al-Quran menggunakan perkataan hijab tidak langsung merujuk kepada pakaian muslimah. Begitu juga sunnah. Sunnah pun tidak ada satu perkataan hijab pun yang merujuk kepada pakaian muslimah. Jadi maknanya memang menyimpang guna istilah hijab merujuk kepada gaya pakaian muslimah tu. Jadi memang dibawalah nas-nas. Kalau ayat Quran saja dibawa sampai 7 ayat yang memberi maksud hijab yang sebenar. Yang Allah gunakan perkataan hijab itu untuk makna apa. Ya. Ni kena sesi lain lah. Jadi itu gambaran. Maknanya ini pun dia menerangkan kenapa istilah hijab tidak dipilih. Sebaliknya dia memilih istilah libas. Jadi ada sandaran daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keduanya dalam mukaddimah ini beliau menghuraikan tentang maqasid syariah dalam mensyariatkan libas ini. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan hukum hakam berkaitan dengan pakaian dan perhiasan, ada maqasidnya, ada tujuannya. Tujuan besar yang disebut oleh doktor dalam bukunya ialah yang pertama untuk menutup aurat dan memelihara diri daripada fitnah, dan yang kedua untuk menunjukkan satu bentuk perbezaan dan penghormatan kepada wanita muslimah. Maknanya pakaian yang disyariatkan ini merupakan satu penghormatan dan menampilkan muslimah ini dengan satu penampilan yang berbeza daripada bukan muslimah. Okey, dan yang poin ketiga dalam mukaddimahnya, dalam pendahuluannya ialah antara mazhar, ya, dia panggil apa, antara dia sebut dia terjemah simbol, dalam Arabnya dia guna istilah mazhar. Mazhar ni maknanya penampilan luaran, ya. Mazhar maknanya penampilan luaran dengan jauhar, hakikat dalaman. Jadi apa kaitannya antara penampilan muslimah dengan pakai tudung dengan hakikat yang nak dibina dalam dirinya. Okay, dan yang keempat, dalam mukadimah ini dia menceritakan tentang syarat yang wajib dipatuhi dalam pemakaian muslimah. Jadi syarat ni ada 5 syarat, di mana setiap syarat itu Syekh huraikan dalam 5 fasal. Jadi untuk fasal-fasal yang berikutnya ini Syekh menumpukan kepada syarat yang perlu dipenuhi oleh muslimah dalam cara berpakaian dan perhiasan. Jadi itu dalam pendahuluan. Okey, slide yang seterusnya. Okey, jadi dalam fasa 2 ini beliau membincangkan tentang syarat pertama. Jadi tadi kita dah sebut bahawa ada 5 syarat. Jadi syarat pertama yang wajib dipatuhi dalam pemakaian wanita ini ialah menutup seluruh tubuh kecuali muka, tapak tangan dan tapak kaki, ya. Perkataan tapak tangan ini pun perlu dijelaskan juga, sebab selalu kalau kita orang Melayu, kalau sebut tapak tangan ni mereka faham yang inilah, kan. Sebab itu kita nampak ada orang dia buat sarung tangan, dia tutup atas ni, sebab orang Melayu faham bila tapak tangan dia faham yang ini sahaja, yang depan ni. Tapi sebenarnya kalau dalam istilah Arab, kaf tu dia merangkumi yang depan dan belakang. Jadi begitu juga bila sebut tapak kaki tu, bukanlah yang bawah sahaja, tapi dia termasuk yang atas tu. Kita panggil apa? Kura-kura, kan? Kura-kura kaki. Jadi itu kita kena jelas juga.
Sebab kita memang ada nampak orang buat sarung tangan kan, dia tutup atas ni semua, dia cuma nampak yang ni saja sebab dia faham tapak tangan tu hanya yang ini. Okay. Kemudian yang syarat pertama ni menutup seluruh tubuh ini beliau agak panjang ya, dia huraikan berbanding dengan syarat yang lain. Jadi ciri-ciri penutupan tubuh wanita di dalam Al-Quran ya. Jadi menutup tubuh ni bagi wanita dalam Al-Quran disebut dua kali. Disebut dua kali iaitu dalam surah Al-Ahzab dan surah An-Nur. Ya. Yang diturunkan selepas Ghazwah Khandaq dan surah An-Nur yang diturunkan selepas Ghazwah Al-Muraisi ataupun Ghazwah Bani Mustalaq ya. Jadi maknanya yang berkaitan dengan pakaian yang menutup tubuh ini disebut dalam Al-Quran dua tempat ya, ataupun dua kali, iaitu satu kali dalam surah Al-Ahzab dan yang kedua dalam surah An-Nur. Ciri pertama yang berkaitan dengan pakaian ini yang dihuraikan ialah perkataan hijab yang selalu kita gunakan untuk merujuk kepada pakaian ini. Sebenarnya hijab ini bermakna tabir atau dinding yang menghalang satu pihak melihat pihak yang lain. Jadi bila sebut hijab tu, dia merupakan tabir ataupun dinding di mana orang di sebelah sini dia tak nampak sebelah sana. Itu makna hijab. Sebab tu dia kata berbeza dengan pakaian. Kalau kita pakai pakaian, kita tutup, kita pakai tudung ke, pakai niqab ke, dia tidak menghalang kita melihat orang lain dan orang lain tidak terhalang daripada melihat kita. Jadi tapi hijab ni memang tertutup di mana kita tidak nampak orang lain dan orang lain tak nampak kita. Jadi hijab ni hanya khusus untuk Ummahatul Mukminin sahaja, ya, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada ayat hijab, fas'aluhunna min wara'i hijab. Min wara'i hijab. Jadi maksud hijab di sini ialah tabir, di mana kalau para sahabat radhiyallahu anhum nak bertanya sesuatu kepada Ummul Mukminin, maka dia hanya bertanya dari sebalik tabir. Okey. Itu isu pertama tentang pakaian. Isu kedua ialah wajib ada perbezaan antara pakaian wanita merdeka dengan hamba. Jadi kita tahu zaman dahulu ada golongan yang masih menjadi hamba. Ini kata fakta sejarah lah. Walaupun sekarang ni dah tak ada lah golongan yang kita panggil hamba tu, semua wanita merdeka. Tapi pada zaman wahyu masih turun tu, ada lagi hamba ini, ya, golongan hamba ini, dan ada wanita merdeka. Jadi pada ketika itu, ketika adanya wanita yang menjadi hamba, maka syariat Islam membezakan cara berpakaian antara wanita merdeka dengan wanita hamba ni. Jadi kalau tengok pakaian macam ni, ni orang tahu ni golongan hamba. Kalau tengok orang yang berpakaian begini, ini wanita merdeka. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, menetapkan kadar perhiasan yang boleh didedahkan di hadapan ajnabi. Jadi maknanya ayat-ayat Quran dan Sunnah juga ada menentukan batas ataupun kadar yang boleh dilihat oleh ajnabi. Yang keempat, perintah supaya menutup leher dan dada dengan hujung khimar. Ya, khimar ni adalah tudung. Sebab khimar ini adalah satu jenis pakaian yang memang dikenali oleh wanita Arab sebelum turunnya Islam, sebelum datangnya Islam. Jadi ketika sebelum kedatangan Islam, mereka menggunakan khimar dan ada cara pemakaian tertentu. Cara pakai khimar itu, contohnya mereka letak khimar atas kepala dan dia bawa ke belakang ni, diikat ke belakang. Jadi menampakkan leher dan bahagian dada dia.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan suruh buang khimar tu. Jadi itu kita tengok Islam kan, dia tidak memusuhi apa yang telah ada, tradisi yang telah ada, tapi dia membetulkan apa yang salah, ataupun datang perintah yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi Allah iktiraf ada khimar tu, tapi Allah ajar bagaimana cara memakainya dengan betul, iaitu bawa hujung khimar ni bawa ke depan, sebagaimana kita pakai sekarang lah. Okey. Yang kelima, kepada siapakah harus didedahkan perhiasan? Ini pun diceritakan secara terperinci siapakah di kalangan lelaki yang boleh melihat perhiasan wanita. Yang keenam, menyembunyikan perhiasan di kaki. Ada dalam surah An-Nur, ya. Jadi maknanya Allah mengiktiraf wanita memakai perhiasan di kakinya, tetapi perhiasan itu tidak boleh didedahkan. Dan ciri yang ketujuh, kelonggaran untuk wanita menopause. Bagi maknanya wanita yang telah putus haid ada kelonggaran dari segi cara berpakaiannya berbanding dengan wanita yang masih muda. Okey. Nas-nas berkaitan dengan tapak kaki. Jadi tapak kaki ni adalah satu bahagian yang dibahas oleh para fuqaha, sebab bila Allah sebut illa ma zahara minha ini, kita dapati kebanyakan fuqaha mentafsirkan ma zahara minha ni adalah muka dan tapak tangan. Cumanya tapak kaki ni dia ada khilaf. Sebahagian kata termasuk yang zahir dan sebahagian berkata tidak termasuk yang zahir. Jadi beliau membawa beberapa nas yang ada nas yang menunjukkan kadang-kadang ia dibuka, dan ada juga nas yang menunjukkan ia tidak dibuka, ditutup. Jadi di sini doktor membahaskan apakah yang hukum yang sewajarnya berkaitan dengan tapak kaki ini, apakah dia muktamad wajib ditutup ataupun muktamad wajib boleh dibuka, ataupun ada ketika boleh dibuka, ada ketika boleh wajib ditutup. Ini semuanya ada nas-nas yang berkaitan dengannya. Ketiga, dia membincangkan tentang niqab, ya, tentang niqab. Jadi dia mengemukakan bahawa wanita tidak menutup muka adalah kebiasaan masyarakat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada yang faham bahawa wanita antara pakaian yang disyariatkan oleh Islam adalah termasuk niqab. Ya, jadi Syekh beliau mengutip nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dan juga peristiwa-peristiwa yang berlaku menunjukkan bahawa bukan jadi satu kebiasaan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam semua wanita tutup muka. Jadi beliau bawa dalil-dalil daripada surah An-Nur yang ayat 30-31 dan surah Al-Ahzab ayat 52. Dua-dua ni tidak menggambarkan wanita tutup muka dan tidak ada arahan supaya muka ditutup. Begitu juga surah Al-Baqarah ayat 235 ini pun jelas menunjukkan bahawa wanita tak tutup muka. Okey, nanti kita akan bincang kemudian lah. Kemudian begitu juga dalil-dalil daripada sunnah, maknanya tidak ada langsung menunjukkan arahan menutup muka. Jadi antara dalil daripada sunnahnya, pertama dia bawa sujud di atas 7 anggota. Jadi kalau dah tutup muka, maknanya macam mana nak sujud? Kan? Jadi 7 anggota itu termasuk muka, ya. Muka ni dahi dan hidung pada setengah pendapat fuqaha. Jadi bila kata solat itu kena sujud, muka adalah sebahagian daripada anggota sujud, itu menunjukkan wanita tak tutup muka. Perintah supaya tunang melihat tunangnya.
Jadi ada hadis kan, seorang lelaki dia telah meminang seorang wanita. Jadi Nabi SAW tanya, kamu lihat ke orang yang kamu pinang tu? Nabi dia kata tak tengok lagi. Jadi Nabi kata tengoklah dulu. Jadi maknanya kalau wanita tutup muka, wajib tutup muka, macam mana dia nak tengok bakal isterinya tu? Kemudian pengharaman wanita berkabung, berhias. Apa pula kaitan ni kan? Nanti sebenarnya rupanya niqab itu adalah satu jenis perhiasan. Jadi wanita yang berkabung, yang suami meninggal ataupun yang saudara meninggal, dia boleh berkabung 3 hari. Masa berkabung dia tak boleh pakai niqab. Pelik juga kan? Rupanya niqab ini adalah satu bentuk perhiasan. Jadi wanita berkabung dia tak boleh berhias. Jadi sebab itu tak boleh pakai niqab. Okey, perbezaan hukum antara ummul mukminin, wanita merdeka dan hamba dari segi pakaian. Kemudian wanita keluar solat subuh tidak menutup muka. Ini ada hadis-hadis lah semuanya ni. Anak yatim tinggal di rumah penjaga dan dia berkenan kepadanya. Jadi ada kes yang ni antara sebab turun ayat 3 surah An-Nisa tu, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' ni. Jadi ada seorang lelaki dia jaga anak yatim. Anak yatim ni sepupu ke apa, bukan mahram lah. Jadi dia duduk serumah. Kemudian dia berkenankan anak yatim ni. Jadi itu menunjukkan anak yatim tu tak tutup muka. Kalau wajib tutup muka, macam mana dia boleh tengok dan dah jatuh hati pula kan? Itu antara nas dan keizinan yang soreh kepada wanita membuka mukanya. Jadi ini beberapa dalil yang insya-Allah semuanya akan dibincangkan secara terperinci, bahawa tidak ada dalil yang sama ada secara khusus atau secara soreh yang memerintahkan wanita tutup muka dan yang memberi gambaran bahawa adat kebiasaan wanita pada zaman Nabi SAW adalah menutup muka. Dalil daripada pelbagai peristiwa. Ummul Mukminin sendiri tidak menutup muka sebelum turun ayat hijab. Jadi maknanya sebelum tu memang tak tutup muka lah, walaupun dah berpakaian tutup aurat. Kemudian peristiwa-peristiwa yang menunjukkan para sahabiat umumnya tidak menutup wajah mereka. Jadi adalah secara terperinci di bawah, memang tak sempatlah nak kemukakan pada hari ini. Dalil daripada beberapa peristiwa, iaitu yang menutup muka adalah jarang. Kemudian ada hadis-hadis yang cerita wanita disebut berkulit putih dan hitam, cantik atau tidak. Jadi ini menunjukkan wanita kebanyakannya tak tutup muka. Jadi sebab itu diketahui, orang ni putih, orang ni hitam, orang ni cantik, orang ni kurang dan sebagainya. Jadi itu beberapa nas-nas yang jelas menunjukkan kebanyakan wanita di zaman Nabi SAW tidak tutup muka, ataupun menutup muka bukanlah suatu kebiasaan yang menyeluruh di kalangan para sahabiat radhiyallahu anhunna. Dalil daripada keterlibatan wanita dalam aktiviti kemasyarakatan. Jadi banyak kes-kes ataupun banyak riwayat-riwayat menunjukkan wanita sangat aktif dalam pelbagai aktiviti, umpamanya sampai ke pergi perang kan, buka hospital di depan Masjid Nabi SAW, hospital bergerak ke medan perang, banyak aktiviti-aktiviti. Dan ada wanita yang kalau hari Jumaat tu memang masak untuk jamu para jemaah, ada jemaah yang miskin ini di kala hari Jumaat je, lepas solat je pergi rumah wanita ni untuk menjamu selera. Dan banyak lagi lah yang dia bawa dalam kitab dia ni. InsyaAllah kita akan tengok satu persatu nanti bahawa wanita di zaman Nabi SAW sangat aktif dalam kerja-kerja kemasyarakatan. Dan juga kata-kata fuqaha menggambarkan kebiasaan wanita tidak tutup muka. Semua adalah ni kata-kata Imam Malik, ada kata-kata di sini Al-Mutawalli, riwayat Ibnu Hajar,
kata-kata siapa lagi? Kata-kata Syafi'i sendiri dalam kitab Umi, kata-kata An-Nawawi sendiri. An-Nawawi adalah kita tahu ulama fuqaha dalam mazhab Syafi'i, dan juga kata-kata tokoh dalam mazhab Hanafi, ya. Tak nampak pula. Tak apalah, tapi maknanya dia membawakan kata-kata ulama semua mazhab yang menggambarkan bahawa kebiasaan wanita tidak tutup muka. Kemudian pasal keempat, alasan-alasan tambahan keharusan tidak menutup muka. Jadi adalah beberapa dia panggil qarinah, ya. Alasan dia panggil qarinah maknanya ada dalil-dalil sokongan, ya, ataupun bukti-bukti sokongan yang menunjukkan bahawa wanita tidak tutup muka. Jadi nanti kita akan bincang secara terperinci lah, sebab masa pun dah ada 32 minit saja lagi. Baru pasal 4, ada berapa fasal lagi ni? Ada 7 lagi. Okey, terus kelima. Fasal kelima, fuqaha terdahulu sepakat harus membuka wajah. Memang dah sepakat, bukan khilaf lah, kan, harus membuka wajah. Jadi dia bawa dari pendapat daripada kitab pelbagai mazhab. Ada kitab fiqh mazhab Hanafi, kitab fiqh mazhab Maliki, kitab fiqh mazhab Syafi'i, kitab fiqh mazhab Hambali, kitab fiqh mazhab Zahiri pun dia bawa, di mana semua kitab-kitab ini menyatakan secara sepakat bahawa wanita harus membuka wajah. Tak wajib pakai hijab, pakai niqab, hijab pula, pakai niqab, ya. Okey. Kemudian fasa kelima, fuqaha terdahulu sepakat harus membuka wajah, iaitu dia petik daripada kitab. Yang ni dia petik kata-kata pula semua fuqaha daripada semua mazhab, iaitu kata-kata Ibnu Abdul Bar, Al-Baghawi, Ibnu Rushd, Ibnu Qudamah. Ini daripada semua mazhab lah ni. Ada mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan juga mazhab Hambali serta Maliki. Lebih kuranglah tajuknya, cuma je dia bawa pendekatannya nama-nama orang je lah. Semua dia bawa nama-nama orang yang menyatakan bahawa harus membuka wajah, yang menunjukkan ulama terdahulu, fuqaha terdahulu memang sepakat bahawa wajah tidak wajib ditutup. Fuqaha terdahulu sepakat bahawa muka bukan aurat. Jadi dari kalangan ahli tafsir, contohnya At-Tabari, Ibnu Battal, tokoh mazhab Hanafi dan juga Asy-Syakhsi, dan tokoh dalam mazhab Maliki pula ada, tokoh dalam mazhab Syafi'i pun ada, tokoh dalam mazhab Hambali pun ada. Dan secara di akhirnya disebut Ibnu Taimiyah sendiri mengakui terdapat ittifaq, persepakatan di antara fuqaha bahawa muka bukan aurat. Muka bukan aurat. Semuanya itu memang sepakat. Tidak ada di kalangan fuqaha yang mendakwa muka adalah aurat dan wajib ditutup sebagaimana anggota lain. Kemudian fasa 6, niqab antara jahiliah dan Islam. Jadi fasa ke-6, beliau masih lagi membincangkan tentang niqab, iaitu dia kata terdapat beberapa tulisan seperti syair jahiliah yang memberikan gambaran bahawa niqab adalah gaya berpakaian yang dikenali di kalangan Arab sebelum kedatangan Islam. Jadi maknanya niqab ni bukan pakaian asal wanita muslimah. Malah niqab ni telah pun ada sebelum datangnya Islam lagi. Jadi sedia maklum bahawa Islam tidak menghalang umatnya memilih mana-mana bentuk pakaian yang sesuai dengan tradisi sesuatu bangsa selagi tidak bercanggah dengan adab yang digariskan. Jadi Islam datang, dia bukannya hapus semua, kan. Dia tengok mana yang boleh terima, mana yang tak boleh diterima, dan mana yang perlu diperbetulkan. Jadi maknanya dalam Islam tak ada nas yang suruh pakai pun, dan wanita sebelum Islam pun dah pakai. Jadi tak adalah nas kata jangan pakai, tapi ataupun teruskan pakai, macam tu, ya.
niqab dalam syariat Islam. Dan syariat Islam pula dahlah tak ada dalil menunjukkan suruh pakai, malah ada nas yang soreh melarang wanita Islam berniqab semasa ihram. Dalil-dalil larangan antaranya niqab termasuk perhiasan yang dilarang semasa ihram. Jadi kalau hadis tu dia melarang perhiasan-perhiasan ya, seperti memakai wangian. Jadi dia berada dalam satu nas. Jadi menunjukkan bahawa dalam ihram seorang yang berihram itu dilarang pakaian yang dipanggil tarafuh. Maknanya bermewah, berhias dan sebagainya. Jadi termasuk larangan adalah niqab. Jadi dipahami di situ bahawa niqab adalah sebahagian daripada perhiasan ataupun pakaian tarafuh dipanggil. Okey. Niqab dalam sejarah umat Islam. Dari sudut sejarahnya, Ummul Mukminin memakai niqab selepas kefarduan hijab. Jadi sebelum tu memang tak pakai. Riwayat yang menyebut sebahagian wanita berniqab, memakai niqab bukan dalam semua keadaan, membuka niqab pada masa tertentu. Jadi nas riwayat-riwayat ni menunjukkan yang telah dinyatakan tadilah, pemakaian niqab bukan suatu kebiasaan yang mendominasi wanita muslimah zaman Nabi SAW. Okey, seterusnya komentar. Sebenarnya ni ringkas je lah. Niqab sejenis fashion yang ada ciri-ciri tertentu. Syariat yang mulia lebih mengasihani wanita. Adakah telah tiba masa untuk kita bebas daripada cengkaman tradisi? Jadi maknanya dia seolah-olah nak mendekankan bahawa kalau kita mewajibkan wanita berniqab ini, seolah-olah macam kita nak mengekalkan tradisi Arab jahiliah sebelum Islam.